Baiklah, berbaki 1 jam 2 minit sebelum tempoh kempen pilihan raya PRU ke-15 ini berakhir, kita nak pastikannya hasrat kita untuk undi 100%, 100% pengundi-pengundi keluar untuk menaikkan tanggungjawab mereka esok. Ini adalah hasrat kita dan kita nak orang kata mengkaji ya dalam kalangan sentimen pengundi dalam hal ini di negeri Sarawak. Bagaimanakah penduduk di Sarawak ataupun pengundi di Sarawak, adakah mereka teruja untuk keluar mengundi, dan jika tidak, jika masih lagi ada kalangan pengundi di Sarawak yang kurang kata teruja untuk keluar mengundi, apakah yang mungkin kita boleh lakukan ya dalam jam-jam yang terakhir ini sebelum pintu pusat-pusat pengundian ditutup pada jam 6 petang esok. Apakah yang boleh kita lakukan untuk memastikan jumlah keluar mengundi itu berada di tahap yang memuaskan, dan hasrat kami adalah undi 100%. Untuk itu kita bersama dengan Datuk Dr. Jenry Amir. Beliau merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara dan beliau juga merupakan penganalisis pemerhati politik untuk negeri Sarawak. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Dan kalau kita tengok jam ya, berbaki lagi 1 minit sebelum tempoh kempen pilihan raya untuk PRU 15 ini berakhir. Kalau kita tengokkan ya Datuk, kempen-kempen pilihan raya yang kita tengok adalah banyaknya adalah untuk berkempen mempromosi parti dan calon ya. Jarang juga sebenarnya untuk kita lihat parti dan calon betul-betul advocate, betul-betul memberi berkempen untuk kita keluar atau untuk pengundi keluar menunaikan tanggungjawab. Datuk melihat bagaimana keadaan ini? Baik, terima kasih ya. Memang penting untuk kita pastikan Sarawak sekitar 1.94 juta para pengundi akan turun mengundi. Jadi kita mengharapkan satu angka yang besar, ratusan yang tinggi. Saya nak beri konteks dulu sebelum saya menjawab secara lebih lanjut. Dalam konteks PRU Malaysia, yang tertinggi pernah dicatatkan di negara ini ialah pada tahun 2013, iaitu sekitar 84%. Yang kedua tertinggi ialah pada tahun 2018, iaitu PRU ke-14. Terendah 1986, iaitu sekitar 69%. Dan dalam sejarah 14 kali PRU, sebenarnya 11 kali peratusannya ialah dalam lingkungan 70-an, iaitu antara 70 hingga 79%. Jadi ternyata bahawa untuk PRU Malaysia ini purata kebanyakannya ialah 70-an%. Jadi dalam konteks Sarawak, untuk PRN yang lepas kita hanya mencecah di sekitar 60%. Itu antara yang terendah. Jadi apa yang kita harapkan untuk kali ini bukan saja di Sarawak tetapi untuk nasional, peringkat nasional kita mengharapkan satu peratusan angka yang tinggi untuk memungkinkan satu suara yang betul-betul representatif. Kita tidak nak satu apa yang telah berlaku pada PRN Melaka dan PRN Johor tempoh hari, iaitu di bawah 60%. Ini satu angka yang bagi saya amat rendah. Jadi untuk memastikan apa yang kita nak ialah kita nak pastikan satu peratusan yang tinggi. Saya jangkakan untuk kali ini mungkin sukar. Untuk kita keseluruhannya sukar untuk mencecah lebih 80%. Walaupun ada impian di sebalik itu semua. Tetapi saya percaya bahawa keadaan untuk kali ini tidak sama dengan apa yang telah berlaku sentimen keseluruhannya pada tahun 2013 dan 2018, khususnya apabila kemarahan rakyat, sentimen rakyat begitu menggelegak di peringkat bawahan, iaitu ingin menumbangkan Barisan Nasional. Di sebalik isu 1MDB, kepimpinan Datuk Seri Najib Razak dan isterinya juga isu berkaitan dan juga isu GST. Jadi untuk Sarawak, apa yang saya perhatikan, saya sempat menjelajah sekitar 12 kawasan parlimen disebabkan keterbatasan masa, kesibukan. Saya perhatikan memang sedikit agak-agak malap dari segi usaha, khususnya dalam kalangan parti yang menentang GPS. Mungkin kali ini kerana ini adalah pilihan raya parlimen, ini bukan pilihan raya negeri. Kalau PRN yang lepas saya perhatikan ada lebih hebat, lebih dahsyat ataupun lebih agresif.
Kalau keadaannya begini, kita mengharap peratusannya tidaklah juga rendah. Jadi kita harapkan lebih baik daripada PRN yang lepas, iaitu lebih daripada 60%. Malah kita harapkan lebih daripada 70%. Jadi untuk itu, sudah pasti peranan pelbagai pihak, khususnya parti politik yang bertanding dan calon juga, seperti yang lepas-lepas, sebenarnya telah pun menggalakkan. Kita perhatikan hari ini, ada semacam rayuan, warkah rayuan daripada pengurusi GPS Datuk Petinggi Tan Sri Abdul Rahman Zohari untuk meminta merayu supaya para pengundi turun mengundi esok hari dan supaya menyokong parti yang GPS khususnya, dan ada juga dalam kalangan parti-parti menentang iaitu DAP dan sebagainya. Sehingga malam ini ada senang ceramah di Bandaraya Kuching ini untuk menggerakkan, menyemarakkan sentimen rakyat agar turun mengundi. Jadi yang paling penting, esok pengundi di Sarawak, 1.94 juta penduduk pengundi di Sarawak ini perlu menggunakan hak mereka. Disediakan pelbagai kemudahan. Sebenarnya kita cuti, dah diberi cuti 2 hari. Untuk pelajar juga telah diberi cuti. Gaji telah diberi awal. Jadi tidak ada sebab untuk kita tidak menggunakan hak itu dengan sebaik mungkin. Profesor, saya nak memetik antara kajian yang diperoleh baru-baru ini melibatkan kajian oleh Change.org dan juga kajian dengan kerjasama YouGov, mendapati bahawa anak muda di Malaysia dalam kajian survei berkenaan yang berusia antara 18 hingga 24 tahun, sekitar 61% menyatakan bahawa keinginan mereka untuk keluar mengundi. Tapi kita ada lagi 12% yang tidak yang menyatakan bahawa tidak mahu keluar mengundi, dan 21% yang mengatakan bahawa mereka tidak tahu sama ada nak keluar mengundi atau tidak. Dan kajian-kajian seperti ini membuktikan bahawa dalam kalangan belia, anak-anak muda undi 18 umpamanya, ada keinginan yang tinggi untuk keluar mengundi. Tapi pada masa sama juga kita dapat lihat bahawa ada juga kajian lain yang menunjukkan bahawa anak-anak muda ini tidak tahu nak memilih yang mana. Mereka masih keliru untuk memangkah parti atau calon yang mana berdasarkan pilihan hati mereka. Kerana hati mereka tidak lagi tahu bagaimana buat pilihan. Dalam konteks di negeri Sarawak, Datuk, bagaimana Datuk melihat keadaan ini? Adakah sama juga? Ya, betul. Pada amnya kita boleh katakan, saya sempat juga bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan anak muda ini di Sarawak. Daripada mereka berusia 18 tahun, 20 tahun yang pertama kali turun mengundi, sampailah mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Jadi hakikatnya memang untuk setiap kali yang anggap golput, kalau di Indonesia golput, golongan putih yang tidak mengambil keputusan untuk turun mengundi disebabkan oleh berbagai alasan. Yang satu hal yang pasti ialah mereka di luar di sini yang kita perlu faham, termasuk pelajar Sarawak yang berada di semenanjung Malaysia dan di Sabah, di Labuan dan sebagainya, itu berada di luar negeri, tidak mungkin akan kembali. Kebanyakan mereka, boleh kita kata 99% lebih tidak akan kembali di sebalik pelbagai kesediaan dan kemudahan yang telah disediakan. Yang lain itu mungkin sekitar 10, saya perkatakan tadi 10-15% itu memang tidak hendak mengundi disebabkan oleh pelbagai alasan yang mereka sendiri tahu. Malah yang dalam negeri Sarawak sendiri juga yang bekerja di Kuching tapi mengundi di bandar lain. Di Sarawak ini pasti sebahagian besarnya tidak akan mengundi. Jadi kita boleh katakan dan perkiraan atas kertasnya sekitar 30% atau 25% dah tak turun mengundi. Saya menjangkakan dalam kalangan anak muda ini mungkin peratusannya hanya berlega sekitar 60-65% yang akan turun mengundi esok hari. Tapi kita nak galakkan khususnya anak muda yang hanya yang pertama kali ini mengundi perlu gunakan hak ini supaya mereka tahu bagaimana proses mengundi. Pentingnya mengundi ini untuk menentukan calon dan juga parti yang akan menentukan wakil mereka di peringkat kawasan ataupun daerah mereka, dan kemudian menentukan siapa akan membentuk kerajaan. Karena kali ini kita harus sedar bahawa mengikut kajian, ada 5-6 kajian di peringkat nasional, tidak akan ada parti politik dominan yang dapat membentuk kerajaan.
Jadi dalam konteks ini yang penting untuk mereka turun mengundi, gunakan hak itu, hak-hak yang satu-satunya hak yang penting itu sesuai dengan tuntutan demokrasi. Mereka perlu bertanggungjawab dengan tidak sekadar berada di pinggiran saja. Jadi salah satu cara untuk meraihkan demokrasi dengan cara yang bermakna ialah dengan membabitkan diri hari Ya. Okey. panjang. Ya, okey. Jadi kita nak mereka ini ikut serta secara aktif dalam demokrasi di Malaysia. Ya, dan pada masa sama amanat-amanat daripada ketua-ketua parti juga masih lagi berlangsung, dan seperti tadi Profesor Datuk, tadi kita ada amanat dari ketiga ketua-ketua parti, iaitu dari Barisan Nasional, dari Perikatan Nasional dan juga dari Pakatan Harapan. Kita dengarkan satu demi satu Datuk, amanat daripada tiga pemimpin gabungan ini, tiga pemimpin coalition parti ini, dan mungkin selepas itu kita boleh buat analisis sikit Datuk. Kita dengarkan dulu amanat daripada Datuk Seri Zahid Hamidi, pengerusi Barisan Nasional. Barisan Nasional telah membentangkan 99 perancangan amal dan usaha atau ringkasnya PADU sebagai tawaran kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. PADU adalah tawaran yang praktikal, munasabah dan mampu untuk dilaksanakan. Ramai rakyat amat merindui kegemilangan semula Barisan Nasional yang telah dapat sama-sama kita saksikan dalam tempoh 6 dekad. Bagaimana kegemilangan telah dibina melalui pembangunan negara, kerancakan ekonomi yang menatijahkan kesejahteraan kehidupan rakyat keseluruhannya. Sehubungan dengan itu, pilihan raya kali ini adalah peluang untuk seluruh rakyat Malaysia bergandeng bahu dan bersatu hati bagi menentukan hala tuju baru negara kita. Para pengundi sekalian, dengan izin Allah, Malaysia akan mengakhiri tahun ini dengan gelombang biru yang lebih gah dari penyokong dan ahli-ahlinya. Pilihan Raya Umum ke-15 akan menjadi platform untuk Barisan Nasional menguatkan teras atau asasnya untuk memberikan khidmat yang lebih baik kepada rakyat keseluruhannya. Barisan Nasional menjanjikan kestabilan buat negara ini. Janji kita ini bersandarkan rekod kita selama ini dalam proses membuat keputusan. Barisan Nasional sentiasa berpegang kepada prinsip kolektif. Keputusan kita adalah keputusan bersama, bersandarkan kepada keutamaan, kebenaran dan konsisten. Inilah yang diperlukan oleh negara kita. Inilah juga pendekatan Barisan Nasional selama ini yang mampu menjamin kestabilan agar dapat terus dipelihara.
Baiklah, itu tadi amanat daripada Pengerusi Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan seterusnya kita dengarkan pula amanat daripada Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Silakan. Jika ditakdirkan kita membentuk kerajaan, kita akan melaksanakan sebaik mungkin permintaan ini. Saya faham ini duit saudara-saudari untuk simpanan masa depan. Namun saya juga sedar keadaan ekonomi sekarang ini di mana golongan rentan semakin meningkat bermakna mereka memerlukan lebih banyak sokongan. Kerajaan Perikatan Nasional akan terus membantu rakyat yang terkesan melalui penyelenggaraan semula sistem e-kasih dan memperkuatkan sistem jaringan keselamatan sosial negara. Tetapi apakah guna kuasa yang ada jika kita tidak boleh bantu mempertimbangkan tuntutan rakyat yang susah dengan penuh bertanggungjawab? Kita perlu dengar denyut nadi rakyat, tetapi pada masa yang sama terus bertanggungjawab dengan langkah-langkah yang teratur dan di luar kotak untuk memastikan kelangsungan hidup mereka ini tidak terjejas. Jika ditakdirkan menang juga, Kerajaan Perikatan Nasional akan memperjuangkan moratorium pinjaman buat peniaga kecil supaya mereka tidak gulung tikar. Langkah-langkah menyelamatkan ekonomi kita tidak terhenti di sini. Kita perlu membawa ekonomi Malaysia ke satu tahap yang lebih maju dan makmur. Dan untuk itu, strategi ekonomi Malaysia di bawah Perikatan Nasional nanti akan menumpukan kepada mencipta peluang pekerjaan dengan gaji yang setimpal dan meningkat. It is not just about jobs, but jobs with decent and growing wages. Untuk itu, kita memerlukan pelaburan dan pengaplikasian teknologi untuk menambah nilai industri kita supaya kita berada di dalam rantaian bekalan global yang lebih lumayan dan mampu membayar gaji yang tinggi. Aplikasi digital juga harus diguna pakai supaya produktiviti tenaga kerja Malaysia mampu ditingkatkan dan ini menjamin gaji juga meningkat. Itu tadi amanat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan seterusnya kita dengarkan pula amanat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan Pengerusi Pakatan Harapan menjelang berakhirnya kempen PRU 15. Kita dengarkan. Saya cerita ni cerita saya masa muda. Ya. Supaya anak-anak tahu bila nak berjuang mesti ada akhlak, nilai, prinsip, semangat, daya juang. Yang diminta kepada anak-anak itu hanya permulaan. Bukan nak menentukan Anwar Perdana Menteri, nak menentukan nasib kita sendiri, quality of education di negara kita, nasib pelajar-pelajar di universiti, bagaimana urus PTPTN yang tak selesai. Kerajaan baru yang kita lantik mesti cari jalan ringankan beban anak-anak belajar termasuk pinjaman PTPTN. You tengok mata saya bukan orang politik pendusta yang janji palsu. Hidup saya dan pengalaman saya susah dan derita. Kalau saya tanya, Anwar, apa impian kamu? Impian saya nak tunjuk bahawa ada orang Melayu, ada orang Islam yang ada nilai, yang tidak rasuah dan guna kuasa betul-betul untuk membela nasib orang Melayu, orang Islam, orang Cina, orang India dan semuanya. Itu tadi amanat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Pengerusi Pakatan Harapan, dan kalau kita lihat ya, proses kempen selama 14 hari berakhir malam ini dengan 3 amanat daripada tokoh besar ini. Bagaimana Datuk Dr. Jeneral Amir membuat rumusannya? Silakan Doktor. Baik, masing-masing telah menawarkan pelbagai aku janji dan komitmen, dan meliputi, saya dah teliti sebenarnya
kesemua ketiga-tiga manifesto mereka diperincikan sampai 34 telah 34 meliputi pelbagai bidang daripada politik, ekonomi, sosial, perumahan, pendidikan, peluang pekerjaan dan sebagainya lagi. Jadi yang kita nak ialah mereka ini nanti mana-mana pihak yang berjaya untuk membentuk kerajaan, tidak kira Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, mereka perlu pastikan segala janji itu ditawarkan, dilaksanakan dengan sebaik mungkin kerana melangkah ke hadapan selepas kita melalui ataupun mengharungi krisis dan gelora politik untuk lebih 4 tahun sehingga kita saksikan 3 Perdana Menteri, kita nak satu keadaan yang politik yang stabil dan banyak parti politik termasuk di Sabah, Sarawak dan juga malah Barisan Nasional dan PN sendiri mahu pastikan salah satu daripada slogan ataupun tema utama mereka ialah politik yang stabil. Malah GPS sendiri temanya ialah menjamin Sarawak yang stabil, yang maju, yang makmur. Jadi ada kesedaran di situ dalam kalangan semua parti politik di Malaysia ini untuk melangkah ke hadapan ialah kestabilan politik. Dan saya sebagai pemerhati dan filsuf politik dan rakyat, saya percaya juga punya impian dan harapan yang ke hadapan ialah pastikan kabinet baru dan politik dan sikap politik yang lahir selepas PRU 15 ini adalah keadaan yang begitu stabil untuk memungkinkan kita menumpukan perhatian kepada pertumbuhan ekonomi, menarik pelabur asing dan juga untuk pastikan kita dapat tumpuan kepada tugas dan tanggungjawab yang diletakkan di atas bahu mereka yang sepatutnya memimpin. Jadi kita mengharapkan satu kabinet yang betul-betul mantap, punya integriti, ada kearifan, wawasan, pandangan jauh ke hadapan yang dapat mencetuskan idea-idea yang bernas untuk meringankan beban rakyat, khususnya dari segi ekonomi, mewujudkan peluang kerjaan yang lebih baik, meningkat rakyat dan bukannya mereka yang usik berpolitik. Kita dah letih sebenarnya. Jadi apa-apa pun tawaran itu hanya akan begitu bermakna kalau mereka dapat realisasikannya, dan termasuk untuk tawaran pelbagai pihak di Semenanjung, iaitu PN, Pakatan Harapan PN, untuk menawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri untuk Sabah dan Sarawak. Ini kita mahu dilaksanakan nanti kerana itu saja cara untuk sebenarnya untuk pastikan bahawa mereka bukan sekadar omong kosong. Okey. Itu kita akan nantikan nanti, tapi apa yang penting ialah Profesor, di mana rakyat perlu keluar mengundi esok dan buat keputusan dan beri mandat yang jelas kepada calon-calon mereka, dan supaya calon-calon itu apabila dilantik kelak akan membuat pertimbangan yang terbaik demi rakyat. Ya. Terima kasih banyak Datuk Dr. Jeneral Amir, beliau merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara, dan kita akan berhenti rehat untuk kali terakhir, dan apabila kita kembali nanti kita akan bersama dengan Profesor Siva Murugan Pandian. Kita akan menganalisis, sekali lagi membuat analisis ya, amanat-amanat yang diberikan oleh 3 pemimpin parti-parti utama negara ini, dan juga bagaimana Profesor Siva Murugan Pandian yang juga merupakan seorang pakar psikologi politik membuat analisis beliau yang tersendiri terhadap kempen pilihan raya yang berlangsung dan berbaki sekitar 40 minit ini.